Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal junun wal baras wal juzam ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama dan utamanya kita merafakkan setinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin, hidayah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, juga pilihan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala bagi kesempatan kepada kita berada dalam majlis ilmu. Dan sebelum itu tadi kita sama-sama menunaikan solat fardhu maghrib secara berjamaah. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam suasana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita redha pada ujian Allah Subhanahu wa taala ini, yang pastinya insya-Allah mengandungi hikmah-hikmah yang banyak dan tak terbilang oleh kita. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Allah Subhanahu wa taala nak uji kamu, bila Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kamu, ibtalahu, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita macam-macam ujian. Kerana sesungguhnya dengan ujian Allah Subhanahu wa taala itu tadi, bagi orang yang mungkin leka, dia akan terjaga. Orang yang lalai, dia akan tersedar daripada kelalaian dia. Orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala waktu dia sakit, dia disebut nama Allah Subhanahu wa taala, aduh Allah sakit. Kan? Cuma kita sebagai manusia yang beriman, bila kita, Nabi SAW pesan itu, bila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkara ini disebut oleh Imam Qurtubi dalam kitab dia Al-Ahkam Tafsir. Imam Qurtubi sebut, bila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang perlu kita buat. Yang pertama, pastinya kita kena sabar. Kita kena sabar. Bahkan sabar itu adalah sebahagian daripada iman. As-sabr minal iman. Sabar adalah sebahagian daripada iman. Kita beriman, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ni hamba Allah. Setiap yang Allah Subhanahu wa taala turunkan uji kita, semua ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk hamba. Bila kita kena ujian, satu sabar. Dan juga jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang bila diuji oleh Allah, kan, Allah, kenapalah aku yang kena ujian ni, kenapalah anak aku yang kena balak ni, kenapalah saudara mara aku, kenapalah itu. Alhamdulillah, kita takut dengan kita sebut begitu, bagi kita takut termasuk tergolong di kalangan orang yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala bila dia diuji oleh Allah. Kan? Walaupun kita yakin bahawa ujian itu adalah hikmah, kebaikan yang Allah nak beri kepada kita, kadang tersasul kita sebut, kenapa ujian ini datang kepada aku, kenapa aku yang kena, kenapa anak isteri aku yang tertimpa ujian. Kan, sakit, Allah, kenapalah aku ya Allah.
Kan? Sabar. Dalam arti kata tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebelum kita pergi pada kitab ini, yang kedua disebut oleh Imam Qurtubi berkait dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala bila diuji, selepas sabar kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perbanyakkan sebut benda itu. Kita sekarang ni dalam tempoh ujian, panjang ujian kita kali ini. Adakah kita duduk saja-saja sebut tak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kan? Sesungguhnya daripada Allah kita datang, dan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita pasti akan kembali. Maksudnya pokok mana pun kita ni daripada Allah, datang daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita, beri nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mampu menarik nikmat itu, dan Allah Subhanahu wa taala bahkan mampu ambil balik nyawa kita yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak semestinya orang mati saja kita sebut benda itu kan. Biasa kita dengar orang mati sebut Allah buat kita mati. Allah, sahabat kita yang berperak mati, kita pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa sahaja ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, selepas kita sabar, pertama kita kena sabar. Yang kedua sebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, fa idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kamu ditimpa dengan satu-satu musibah, kata Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya bukan terkhusus ayat tadi bila kamu dengar berita kematian sebut inna lillahi. Sebab salah satu daripada ujian, musibah, bahkan musibah yang paling besar dalam hidup kita adalah musibah bila kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab tu disuruh kita sebut musibah, tapi itu adalah musibah yang paling besar. Bahkan musibah-musibah lain, ujian-ujian lain juga kita kena sentiasa ingat. Kita ingat kita panjang masa, sepanjang hari, kan, kena bertopeng, bermas ni, kan, nak sembahyang kena penjarakan, nak pergi masjid kena bawa sejadah. Ingat itu, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan, satu akhlak kita dengan bila menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang tuan-tuan tak apa ke saya tak pakai ni, kan? Mufti semalam pakai tak? Tak. Orang cakap tak apalah kot, lepas ni dia pakai. Jaga, saya ni susah nampak juga minggu. Lepas ni kita pakai. Berapa tadi? 2. Satu sabar. Yang kedua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga yang dipanjangkan sikit, doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita ditimpa satu-satu ujian atau musibah. Apa yang kita sebut? Allahumma ajurni, ini doa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maksudnya Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku pahala, ganjaran pada musibah yang aku terima ini. Allahumma ajurni, pendek dia sebenarnya, tapi kalau jangan sebut juga kan. Fi musibati, pada ujian yang aku terima, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan ya Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada ini. Kan mungkin setengah orang dalam suasana ujian ini dia hilang pekerjaan, mungkin pendapatan dia susut, mungkin dia macam-macam kemungkinan perkara yang Allah tarik daripada kita. Tak apa, satu kita sabar, sebut inna lillahi, kita redha kepada ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga doa ni cukup cantik, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan pahala pada ujian yang aku terima ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik. InsyaAllah bila berakhirnya kabus awan hitam COVID-19 ini,
kita yang redha dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini, pasti Allah akan gantikan kita sesuatu yang lebih baik. Yang pastinya kebaikan yang paling utama adalah orang yang melepasi ujian Allah tanpa dia menyalahkan Allah, tanpa dia menyalahkan takdir Allah, Allah akan kurniakan kepadanya pahala yang besar di sisi Allah. Yang doa tadi dan apa yang kita sebut ni tak semestinya ujian COVID ini yang besar, tak. Hatta kita terjatuh pen daripada tangan, hatta kita tersepak batu, hatta kita ujian ni, musibah ni sesuatu yang ni kan hati kita. Kan kita terlanggar dinding ke, bahu kita terlanggar pintu ke, tersepak apa-apa ke, itu sebagai ujian, musibah. Maka buatlah cara tadi, insya-Allah. Dan yang keempat, pastinya kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui cara kita anaba ila Allah ataupun taba ila Allah, taubat kepada Allah. Paling tidak astagfirullah, perbanyakkan istighfar. Mudah-mudahan ujian tadi akan digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kesempatan yang punya selepas Covid ni anda yang pertama buka panggung. Saya yang pertama buka panggung. Jadi insya-Allah kita norma baru dalam kuliah di masjid ini jangan lebih daripada 30 minit sepatutnya. Tapi kita sampai syak tu kita syak berhentilah. Habis tak habis apa yang kita nak sebut tu, insya-Allah kita akan berhenti saja. Masuk saja syak kita akan berhenti. Sekarang ni norma baru semua kena ikut. Akad nikah tak boleh salam je. Dulu kita bersalam, cikgu tak lama lagi nak terima menantu dia bersalam dulu. Dapat gambar tu dekat jawi, kena terima. InsyaAllah saya akan nikah nanti anak cikgu juga. Tak boleh bersalam, duduk kena jauh. Kan? Kalau di masjid cuma 20 orang saja, kalau di rumah cuma 10 orang saja. Itu semua SOP yang ditetapkan oleh kerajaan itu semata-mata nak menjaga nyawa kita lah. Salah satu daripada maqasid kita kena ikut, kena taat pada kerajaan ini. Sebab kita percaya kepada dia, kan? Salah satu maqasid syariah ini ataupun tujuan agama ini diturunkan adalah nak menjaga nyawa. Dan ini kerja kerajaan. Bila kerajaan menetapkan kena pakai topeng, kena pakai mask, kena apa saja SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, kita kena ikut. Bahkan menjadi satu kewajipan kepada kita kerana semata-mata nak menjaga nyawa kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai pembuka kelas pengajian kita, kelas maghrib kita pada malam ini, insya-Allah. Kalau sebelum ni kitab yang saya baca tebal, kitab bawakan kitab Imam Qurtubi, Ahwalul Maut wa Umrul Akhirah, perkara-perkara yang berkaitan dengan kematian dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Jadi pada malam ini, sebagai orang kata, bila mula-mula nak start engine ni, tak boleh pakai benda berat terus. Kita cari mukadimah yang ringan-ringan. Tetapi dia, apa yang saya nak bawa, nak sama bincang pada malam ini adalah ianya semuanya berkait dengan kehidupan kita hari. Apa yang kita buat sehari-hari, kan? Kita pasti akan lalui perkara ini sehari-hari. Dan tajuk kitab ini adalah Kitabul Adab. Kitab adab, 50 adab dalam 50 keadaan. Kebetulan tuan-tuan, kitab ni saya dapat waktu PKP juga, masa PKP dulu 3 bulan tak boleh pergi ke mana-mana tu kan. Saya dapat kitab ni sebenarnya suami kepada ketua hakim negara. Jadi dia minta saya dapatkan kitab ni, dah lama dah. Tapi bila masa PKP dulu, dia tanya balik, Ustaz, kitab yang pernah saya minta Ustaz cari dulu, 50 adab dan 50 keadaan, Ustaz dapat tadi. Saya pun baru teringat. Jadi saya pun hubungi kawan yang
jual edar kitab ini. So dapat lah. Jadi bila dapat dalam waktu PKP tu, kita tak bekerja pada waktu tu. Baca lepas maghrib, baca depan anak-anak. Walaupun kita kata kita dah tahu mungkin sedikit tentang adab-adab kan? Sebab semua benda ni Nabi SAW ajar kita ada adab-adab tertentu. Semua perkara yang kita buat ada adab dia. Kita makan ada adab dia. Tak boleh makan secara berdiri, berlari. Tak boleh makan ambil tangan kiri. Tak boleh makan tanpa baca bismillah. Tak boleh makan bersendirian. Tak boleh, banyak adab-adab dia. Semua benda Nabi SAW tunjukkan kepada kita adab. Dan semua yang Nabi SAW ajar kita, tunjuk kepada kita sebagai satu sunnah, sebagai satu adab yang perlu kita ikut, maka semua itu adalah untuk kebaikan diri kita, kebaikan manusia. Tidak ada sesuatu yang Nabi SAW ajar kepada kita, Nabi buat dan Nabi suruh kita buat, kecuali benda itu ada kebaikan kepada kita. Tidak ada sesuatu yang Nabi buat dan Nabi suruh kita ikut dia, kecuali benda itu ada kebaikan. Dan tidak ada suatu perkara yang Nabi suruh kita tinggalkan, Nabi larang cegah kita daripada buat perkara itu, kecuali perkara itu pasti ada keburukan. Betul tak? Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bila aku suruh kepada firman Allah, bila aku suruh kamu pada satu-satu perkara, fakhudhuhu, maka ambil, maka buat, maka lakukan. Fa iza nuhikum anhu fantahu, bila aku cegah kamu pada satu-satu perkara, maka tinggalkan dia. Dan Nabi SAW sebut, fa iza umirtukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, bila aku suruh kamu pada satu-satu perkara, buat semampu kamu. Sebab apa? Sebab semua yang Nabi SAW suruh kita buat itu pasti ada kebaikan pada kita. Tidak ada suatu perkara yang Nabi suruh kita buat, benda itu sia-sia. Dan buat semampu kamu. Bila semampu kita, contoh mungkin satu-satu benda yang, satu contoh dalam adab makan, mungkin ada 30-40 adab yang Nabi SAW ajar kita, tapi mungkin tak termampu untuk kita buat semuanya. Tapi jangan kita tinggal semua. Betul tak? Ma la yadraku kulluh wa la yadraku julluh. Apa yang kamu tak boleh buat, apa yang kamu tak boleh buat semuanya, jangan kamu tinggal semua. Itu kaedah. Kan? Memang banyak dalam satu-satu perkara yang Nabi buat. Contoh nak makan sahaja, berpuluh adab Nabi SAW ajar kita. Dan semua itu ada kebaikan. Tak mampu kita buat semua yang Nabi SAW buat, maka jangan tinggalkan semua. Kena buat juga. Sebab apa? Hadis dari Nabi SAW sebut, fa idza umirtukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku suruh kamu buat satu-satu perkara, buat mastata'tum. Nabi pun faham, Nabi pun tahu bahawa kita ini manusia biasa, kita mungkin tak semampu macam mana dia nak buat, macam mana Nabi SAW buat. Bahkan Nabi sebut dalam ucapan tadi, mastata'tum, semampu kamu. Kan, buat semampu kita berkait dengan suruhan Allah SWT, berkait dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa yang Nabi SAW ajar, buat semampu kita. Tapi wa idza umirtukum fa idza umirtukum bi amrin fa idza nuhitukum bi amrin fajtanibuhu fa idza nuhitukum an syai'in fajtanibuhu. Bila aku suruh kamu tinggal satu-satu perkara, fajtanibuhu, tinggal semuanya. Nabi tak sebut fajtanibuhu mastata'tum. Nabi tak sebut tinggal semampu kamu, tinggal semua. Bila berkait dengan suatu perkara yang berdosa, yang haram, pasti ada keburukan pada kita. Bila Nabi SAW kita sebut tadi, bila Nabi SAW suruh kita buat satu-satu perkara, kan,
pasti perkara itu ada kebaikan pada kita. Dan Nabi ajar buat semampu kamu. Kan? Kalau semayang tak mampu, contohnya semayang, jelas kepada kita. Tak mampu kita qiyam adalah rukun daripada arkan solat, daripada rukun-rukun solat. Tak mampu berdiri, kita boleh duduk. Tak mampu duduk, kita boleh baring, mengiring. Kemudian hatta sampai ke niat hati kita, gerakan hati kita. Sekarang ni aku tengah apa agak takbir, kemudian bacaan tu dalam hati, sehinggalah kita barisan. Buat semampu kita, jangan tinggalkan. Kan? Tapi dalam bab larangan, fa idza nuhitukum an syai'in fajtanibu, bila aku minta kamu tinggalkan satu-satu perkara, fajtanibu, tinggal semua. Bukan tinggal semampu kita. Biasa duk faham apa Allah 3 botol sehari, kan? Tinggal semampu kita, bagi sebotol dah. Boleh gitu tak boleh? Kan? Nauzubillah. Bab dosa tinggal semua. Macam mana kena usaha? Macam mana cara pun kena usaha. Sebab semua dosa, semua yang Nabi cegah, Nabi SAW cegah kepada kita berkait dengan dosa itu, ia adalah satu perkara yang memudaratkan. Baik hadirin yang dirahmati Allah, kitab ini pengarangnya adalah Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaith Al-Ba'lawi. Kitab ini dia membicarakan tentang adab disebut tadi. Adab banyak kan. Cuma dalam kitab ini dia muatkan 50 adab saja, dalam 50 keadaan. Walaupun 50 adab, contoh satu tajuk yang pertama saya buka baca kepada anak-anak kan. Tajuk pertama ni adab sebelum kita tidur. Adab sebelum kita tidur. Kita dah terbayang dah apa yang perlu buat sebelum kita tidur kan. Yang kita buat mungkin dalam 3, 4, paling banyak pun 5, 6, 7. Rupanya dalam kitab ini dia sebut lebih 30 adab sebelum tidur. Allah, ada banyak benda yang kita tak tahu. Bahkan apa yang kita tahu pun kita tahu sekadar surface saja, sekadar permukaan dia saja. Kita tak tahu kenapa kita kena buat ni, kenapa kita kena buat ni, sehingga kan kita rasa tak penting, sehingga kan kita rasa biasa saja apa yang Nabi suruh. Sebab tu satu-satu benda kalau kita tahu secara mendalam, secara terperinci, dengan hikmahnya, dengan pahala yang kita dapatnya, dengan kebaikan yang kita dapatnya, kita rasa sayang kita tak buat benda itu. Hatta bersugi kita katakan, contoh kita kata Allah sekarang ni siapa yang bawa sugi, termasuk ustaz. Tak ada sugi dah lah kat rumah sebelum keluar tu bawa sugi dia sebagai sugi tu kan. Tapi lebih baiknya sentiasa ada bersama kita kan, supaya bila kita rasa bau mulut sikit, kita nak semayang sunat ke selepas semayang, sebelum semayang kan, kita guna itu semua dapat pahala kan, kebaikan kepada kita. So banyak benda-benda ataupun kebaikan-kebaikan daripada yang Nabi ajar kepada kita, kita rasa tak berapa boleh kita ikut. Sebab apa? Kita tak tahu kelebihan-kelebihan yang ada dalam itu. Maka kerana itu insya-Allah kita akan baca bab ini. Jangan kita perlekehkan bila kita sebut bab-bab tertentu dalam kitab ini, kita rasa Allah, ustaz nak mengajar bab tidur kan, kita dah amal lama dah kan. Saya pun berkata macam tu juga bila baca pada anak-anak kita ni, ya Allah, mujur jumpa juga kita, mujur kita baca juga. Kadang kita tahu sebelum tidur apa yang perlu kita buat. Oh, ini dalilnya, ini sebabnya. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita, tuan-tuan, yang kita kena pegang. Bila kita pegang benda ni, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita betul-betul rasa sayang nak tinggal. Nabi SAW sebut, la tahqiranna minal ma'ruf, la tahqiranna minal ma'ruf, jangan kamu perkecilkan suatu kebaikan yang aku akan. Satu-satu kebaikan yang kita dengar orang sebut pada kita dengar orang buat, kita tengok orang buat, la tahqiran, jangan sekali-kali kita kecilkan kebaikan. Walau kecil mana kebaikan itu. La tahqiranna minal ma'ruf,
Dan Nabi bagi contoh satu kebaikan yang paling mudah kita buat. Walau antalqa akhak biwajhi talqin. Sekalipun kamu jumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang manis. Saya setiap pagi keluar sebelum pergi kerja, saya jumpa cikgu. Cikgu nak pergi hantar isteri dia, saya nak pergi kerja. Tiap-tiap hari bila kata saya jumpa cikgu. Cikgu jumpa saya. Siapa senyum dulu saya tak tahu. Kadang cikgu senyum dulu, kadang saya bagi salam. Nabi SAW kata, jangan kamu pekerjakan benda kebaikan, benda makruf, walau antalqa akhak biwajhi talqin. Sekalipun kamu jumpa saudara kamu dengan wajah yang manis, wajah senyum, wajah manis. Kan mudah tu, tak kena pakai modal, tak kena berat tubuh badan, tak kena ambil masa lama, tak ada benda-benda yang membebankan kita untuk kita pamerkan wajah yang manis kepada saudara kita bila jumpa. Pergi ke pejabat, senyum jumpa kawan, bagi salam lebih-lebih lagi. Balik ke rumah, tengok isteri dalam kereta jauh lagi, kita dah senyum. Jangan dalam kereta tu muka macam singa tu, kan? Tadi marah dekat staf di pejabat, keluar kereta tu, isteri tengok kita macam singa, kan? Pangkat macam mana kita pun jangan begitu. Dan lagi isteri anak-anak tengok kita dalam keadaan senyum 9 jam, 12 jam tak jumpa dengan kita, tiba-tiba jumpa pak muka garang. Bayangkan perasaan dia. Dan kalau kita senyum, jauh lagi senyum pada dia, lambai pada dia senyum, Masya Allah, berebut, berlari dia pergi peluk kita, contoh begitu, kan? Baik, adab yang kita nak baca pada malam ini, mula-mulanya adab kita sebut tadi, adab bila mana kita akan tidur ataupun kita nak tidur. Qala al-musannif rahimahullah wa hafadhahu Allah taala wa nafa'ana fi 'ilmihi fi ad-darain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Permulaan kitab ini dia lepas bismillah dia sebut satu ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kamu wahai Rasulullah, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kamu wahai Rasulullah mempunyai akhlak yang paling baik, adab yang paling baik. Ini Allah puji Nabi SAW. Puji ini ada 4 macam puji kalau kita belajar kitab, ada 4 jenis pujian. Satu, puji Allah kepada Allah, kan? Ini diambil diambil style Al-Quran, kan? Ayat surah yang pertama dalam Al-Quran puji Allah Subhanahu Wa Taala, puji diri dia sendiri, ataupun kita memuji Allah. Bila kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita hamba puji Allah. Satu, puji Allah kepada Allah. Contoh dalam ayat kursi yang kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, yang hidup, yang sentiasa hidup. La ta'khudhu sinatun wala naum, tak pernah mengantuk, tak pernah naum, tidur, sampai akhir ayat itu semua puji Allah kepada Allah. Yang kedua, puji Allah kepada makhluk ini. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Puji Allah kepada makhluk. Sesungguhnya kamu wahai Rasulullah punya akhlak yang paling tinggi. Kemudian puji hamba kepada makhluk. Kita hamba puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah yang pertama dan wajib kita baca dalam Al-Quran, dalam solat, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. 3, kemudian puji hamba kepada hamba. Kita puji sama kita manusia. Cikgu semua hari ini contohnya, cikgu bersih pakaian, cikgu akhlak baik, cikgu adab baik. Kita sebut, kita puji kawan kita. Kena ingat, nak puji kawan, tengok. Kalau dengan kita puji dia, dia rebah, jangan puji, dosa. Rebah ni maksudnya dia boleh jadi apa ni apa? Kan? Jangan kita pujilah. Baik. Pertama, adab akan tidur dan setelah bangun tidur. Yang mula-mula ni adab sebelum tidur. 1, berwudu sebelum tidur, suci.
Biasa kita dengar, tapi buat tak buat, kan? Tapi alhamdulillah, bila saya baca hadis yang disebut sini, waktu PKP dululah, mungkin sebelum tu kita buat tak buat. Tapi bila terbaca yang ni, bila disebut, kita tengok hadis-hadis ini, Masya Allah, kita rasa ruginya tak buat, ruginya tak jaga wuduk sebelum tidur. Berwuduk sebelum tidur, pertama berdasarkan hadis Nabi SAW, tahhiru hadhil ajsad tahharakumullah, fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak la yanqalibu sa'atan min al-layl illa qala Allahumma ighfir li'abdik fa innahu bata tahiran. Maksudnya, tahiru hadhil ajsad, sucikanlah badan kalian, tahharakumullah, nescaya Allah mensucikan kalian. Fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahiran, tidaklah seorang hamba itu tidur dalam keadaan suci, illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun, kecuali tidur bersama dia ataupun duduk menjaga dia hafazullah, kecuali duduk di sebelah dia, syi'arihi di rambut, maksudnya di kepala dia, malakun. InsyaAllah, barakallahu fiik. Kecuali tak tidur bersama, kecuali duduk di sisi dia waktu dia tidur tu, syi'arihi, di kepala dia, malakun, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Duduk untuk apa? Untuk menjaga dia, untuk merahmati dia, untuk mendoakan dia, untuk memberikan segala rahmat kepada kita. Malaikat jaga kita dengan cara kita berwuduk sebelum tidur. Satu, la yanqalibu sa'atan min al-lail, tidaklah dia berbalik sewaktu dia tidur tu, kan? Tak ada orang tidur yang keras, tak berubah langsung kedudukan dia, kan? Mesti, cumanya kita tak sedar, tak tahu kita balik ke tak, kan? Kadang asal tidur duduk katil sebelah kiri, kan? Tengok sedar ke sebelah kanan, kan? Taklah dia berbolak-balik waktu dia tidur itu, illa qala, kecuali didoa oleh malaikat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat doa kepada kita, Allahumma ighfir li 'abdik fa innahu bata tahiran. Malaikat doa kepada kita, ya Allah, ya Tuhanku, ighfir li 'abdik, ampun dosa hamba-Mu ini, ya Allah, kerana dia tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Satu, malaikat Allah Subhanahu wa taala jaga kita waktu kita tidur, kan? Malaikat jaga, malaikat mendoakan kita. Bukan malaikat sumpah laknat kita, tak. Bukan menyumpah melaknat kita, tak. Kena ingat, orang perempuan tak tahu ada ke tak dalam belakang, kan? Ada keadaan tertentu malaikat Allah Subhanahu wa taala melaknat isteri waktu tidur. Kalau rumah kita tak datang malam ni, tak ada belakang, balik cerita. Bila malaikat Allah Subhanahu wa taala melaknat orang perempuan waktu dia tidur, bila suami dia mengajak dia melakukan hubungan dalam keadaan dia tidak ada masalah apa-apa, maksudnya tidak suci daripada ni, maksudnya tidak dalam keadaan haid, itu pasti tak boleh lah, kan? Ataupun tidak ada sakit berat yang tak mampu ke arah itu, kan? Ataupun perkara-perkara yang benar-benar menghalang, tak boleh nak bersama dengan suami. Kadang dia tolak begitu saja, tanpa sebab-sebab yang kita sebutkan tadi. Maka dalam hadis lain mafhumnya Nabi SAW sebut, isteri yang seumpama ni, malaikat Allah Subhanahu wa taala melaknat dia daripada malam hingga subuh pagi. Kalau orang perempuan tahu, dia tahu hadis ini, dia takut, kan? Suami garu, suami ajak, dia tolak mudah-mudah, jangan. Letih pun kalau rasa kena pergi
ambil Red Bull dulu. Minum Red Bull dulu contohnya lah. Kalau nak kena sekadar pisang dengan telur ayam kampung, bagi telur pisang telur ayam kampung dengan pisang dulu, nak bagi ada tenaga. Sebab tenaga tu boleh ni kan, madu dulu kan. Cuma jangan bahil. Yang tu tak boleh buat apa dah. Tapi keluar daripada keadaan itu, jangan tolak bila suami ajak bersama. Kerana malaikat Allah SWT melaknat dia sampai ke pagi dengan doa laknat. Allah ni malaikat doa laknat. Yang kita cerita ini, kalau kita ambil wuduk sebelum tidur, malaikat Allah SWT jaga gitu. Malaikat Allah SWT bila kita berbalik ke kanan, dia berdoa, Allahumma ighfir li ibadik fa innahu bata tahiran yabitu tahiran. Ya Allah, ampunlah dosa hamba ni, dia tidur dalam keadaan suci. Malaikat doa ni bukan kita biasa-biasa dah. Balik sebelah kanan. Dalam tu kita tidur berapa jam? 5 jam. Dalam 5 jam, 6 jam kita tidur. Berapa kali kita balik? Berapa kali malaikat Allah SWT doa kepada kita? Kan? Rugilah. Bendanya senang saja nak ambil wuduk, masya-Allah, mudah. Sebagaimana wuduk kita nak solat, fa iza kata Nabi SAW, iza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salat. Bila kamu mendatangi tempat tidur kamu, maka berwuduklah sebagaimana kamu wuduk lis-salat, untuk nak sembahyang. Sebagaimana kita wuduk nak sembahyang, macam itulah kita wuduk. Kalau susah sangat, payah sangat, berat sangat pada kita waktu nak solat kan, kita wuduk dengan komonya, masuk air dalam hidung, istinsyaknya, kemudian kita buat yang sunat-sunat semua kita buat nak sembahyang, nak ambil berkat, kemudian nak khusyuk dalam sembahyang. Tak mampu sangat buat sebagaimana dalam solat, maka berwuduklah yang wajib saja. Tak apalah dia baca yang wajib. Senang saja wuduk yang wajib kan. Ambil air pak letak kat muka ni. Satu, baca muka berserta dengan niat. Yang kedua, tangan sampai ke siku. 3, komo tak ada, komo tu sunat. Biarlah bukan kata sunat je, tak elok Ulama kata jangan benda-benda sunat ni kita biasa sebut dah sunat je, orang Melayu sunat je. Sunat je, sunat share. Jangan sebut begitu. Sebab tadi la tahqiranna minal ma'ruf. Seolah-olah kita memperkecilkan benda sunat. Tapi nak sebut di sini kata, kalau berat sangat kita nak ikut sunat supaya tahir, berwuduk sebelum tidur, maka ambil yang wajib saja dulu. Basuh muka beserta dengan niat, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, basuh kaki sampai buku lali, tertib 5. Kena airnya 4, yang 3 kena air. Muka, tangan, kaki. Yang 2 tu niat dalam hati, tertib ikut susunan. 3 je kita basuh. Sejuk sangat pun kita kata payah nak ambil, buat mudah sangat. Tu kita tak cerita lagi, masya-Allah, tak cerita lagi tentang kebaikan-kebaikan yang lain. Wuduk antaranya disebut oleh Nabi SAW, dia akan jadi ghurrah muhajjalin. Ghurrah muhajjalin ni dia akan jadi cahaya yang memancar di akhirat. Akhirat nanti anggota wuduk yang kita ambil tu, Nabi SAW lebihkan. Fatala wuduk ni, lebihkan anggota. Contoh siku, basuh tangan sampai siku sini saja kan siku kita. Maka kalau kamu mampu, kata Rasulullah, maka lebihkan anggota wuduk. Lebih dari mana? Habis siku naikkan sikit kan, jangan sampai ke bahu. Banjir air pula, satu hala pula sampai ke bahu. Basuh muka sampai satu kepala, tak, lebihkan sikit. Basuh muka sampai bawah dagu ni, sampai bawah tekak situ kan, had tu. Basuh kaki, had buku lali, naikkan sikit atas buku lali. Yang lebih itu sebagai ghurrah muhajjalin, sebagai cahaya yang menyala-nyala di akhirat nanti. Akhirat nanti dia akan terbit cahaya, dia akan keluar cahaya. Akhirat nanti akhirat nanti kita akan bertemu dengan tambah orang banyak melakukan dosa dan kezaliman. Az-zulma, kata Nabi, az-zulma zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman yang kita buat atas dunia ni, dosa yang kita buat atas dunia ni, zulumatun yawmal qiyamah. Dia akan menyebabkan kamu
Zulumat akan menyebabkan gelap kamu di akhirat. Tergagah-gagah, tergabung-gabung gitu di akhirat, dosa kita banyak. Dengan air semayang itulah yang kita lebihkan itu, maka keluar cahaya itu. Nabi boleh cari gitu. Kita boleh cari Rasulullah SAW. Nabi boleh kenal kita sebagai umat. Oh, sebab apa ni umat? Macam orang naik basikal kan, orang naik basikal tengah-tengah malam. Cuba dia naik basikal tak ada lampu yang lilak-lilak. Kan, naik pukul 10 malam, kena ramai orang kayu basikal pukul 10 11 malam. Dah. Kalau tak ada lampu lilak-lilak tu, dia pakai basikal warna hitam, baju pula warna hitam. Kan? Lepas tu dia tak berapa cerah pula. Kita maaf sebagai contoh lah. Dia pula tak berapa cerah. Gelap saja nampak. Nah, kalau kereta kita pula tak berapa ada lampu ada pun tak berapa nak terang, habis. Lap tu lah menyebabkan kita Nabi SAW kenal kita umat. Hadirin yang dirahmati Allah, satu hadis Nabi SAW sebut berkait dengan pentingnya kita berwuduk sebelum tidur. Satunya, malaikat Allah SWT jaga kita. Lepas ni kita akan baca, roh kita ni bila kita tidur dia akan keluar. Roh kita bila seorang tu tidur, hadis Abu Darda sebut, bila kita tidur roh akan keluar. Roh yang keluar tadi, yang tak berwuduk kita tidur, dia akan pergi ke tempat-tempat tak elok, tempat-tempat kotor, tempat-tempat tak elok. Dia pergi cari kawan-kawan yang tak elok kan. Dia bukan pergi ke masjid, bukan pergi ke tempat kawan-kawan yang dia baca Quran ni, dia bukan pergi ke tempat-tempat elok, dia pergi tempat-tempat kotor. Satu lagi, roh yang keluar bila kita tidur tanpa kita berwuduk ini, roh itu akan bersedih tidur, masya-Allah. Baca hadis tu saya rasa kait dengan COVID ni, saya rasa rugi, sedih sangat kalau kita tidur tanpa kita berwuduk terlebih dahulu. So yang tu saya janji tadi, bila azan saja saya nak berhenti, kita sambung minggu depan. Minta maaf. InsyaAllah, apa keterangan Nabi SAW yang Nabi SAW sebut, satu hadis lagi berkait dengan orang tidur tanpa berwuduk, betapa hina, siksa, ruginya roh dia kerana tak dapat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala di arasy Allah. Jadi minta maaf atas segala kekurangan. Nak buka soalan? Soalan kita tanya dulu. Kau macam ni? Tanya-tanya kan soalan. Kalau jawab saya cari jawapan. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.